Baik nama kata manusia, kita lari tak boleh daripada buat kesalahan. Itu fitrah. Nah, nama kata manusia ni kita nak lari daripada dosa, daripada kesalahan ni tak lepas. Lebih-lebih lagi zaman lah ni. Kita duduk zaman serba dengan alat kemajuan, ada dengan torota, ada dengan torosak, semua ada. Nak lari daripada maksiat, nak lari daripada dosa ni bukan dia mudah. Nah, lari-lari jumpa, lari-lari jumpa. Kita tidur belum kita nak pejam mata, apa kita tengok? Orang tua mungkin tak lah, orang muda-muda tu ni duduk tangan dia nak pejam, suluh tengok. Nah, nyerah tidur tu ada tak tahlahi terosak ni, tengok jenerah berat tu terosak tak tahlahi. Siapa cerah? Bangun hak ni juga mula-mula dia pergi tengok sama tara nak maya subuh dah lagi cuek kan. Benar tu tak salah benarnya kalau kita guna dia dengan kena cara. Nah, tapi di hari ni sebut kata Facebook, sebut kata YouTube, kadang-kadang benda hak kita tahu kata benda tu salah, lari cakap dah, tapi dia mari hidup nampak semua dalam tu. Nak lari tak boleh. Itu zaman dia. Nah, maka sentiasalah kita buat persiapan, muhasabah diri, sentiasalah kita menyuci diri kita daripada dosa. Menyuci diri daripada dosa ni ia tak ada musim. Kita nak taubat daripada kesalahan ni dia tak ada musim. Bukan kata kena tunggu puasa baru nak taubat. Dia tak ada musim. Dia boleh buat bila-bila masa. Selagi mana ruh ada dalam jasad kita, selama itu Allah beri peluang pada kita untuk bertaubat padanya. Nah, selagi mana ruh keluar tu baik, maka habislah peluang itu. Okey, itu habis. Maka sekarang ni buat kita semua baik yang ada duduk dengar di rumah, yang ada di masjid, kita masih lagi duduk bernafas, ruh masih lagi ada dalam jasad kita, maknanya Allah masih lagi wi peluang pada kita, okat Allah wi pada kita untuk taubat kepadanya. Sebagaimana saya selalu sebut, Imam Ghazali berkata, kita ni diberi hidup sehari lagi, itu maknanya Allah wi peluang pada kita untuk bertaubat padanya. Nah, sebagaimana saya sebut tadi, kita tak terlepas daripada buat salah. Adik-beradik dia adalah terkihar adik-beradik. Ayah dengan mak, ayah dengan anak, mak dengan anak, dia adalah benda hak tak kena. Suami isteri dia adalah benda hak tak kena. Jiran tetangga tepi rumah dia adalah benda hak tak kena. Nah, maka apa yang kita boleh buat dah hari ni, muhasabah, suluh tengok kesalahan hak kita duk buat tu. Nah, kerana kesalahan ataupun dosa ni dia ada dosa salah silap yang kita buat kerana buat salah silap dengan Tuhan, dan dia nak ada kesalahan dosa yang kita buat salah silap sama-sama manusia. Jadi dua-dua ni kita kena duk kira sama, dua-dua ni kita kena duk muhasabah sama. Nah, supaya bila Allah ambil kita, ambil ruh kita tu baik daripada jasad kita ni, dalam keadaan kita suci daripada dosa. Sebagaimana saya sebut dalam hadis yang kita ngaji dua minggu lepas, tak silap saya, ada orang muda dekat nak mati. Nabi kita tanya dia, Nabi tanya kata, nampak mu duk macam ada benar, ada gapo? Dia kata, amor ni duk serabut, bimbing takut tak dapat pengampunan dosa daripada Allah. Satu lagi berharap mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Allah beri peluang untuk dia muhasabah di akhir hayat dia.
akhir hayat dia nak mati, kita kan nak sebut kata mati ajal ni kita tak tahu bila. Allah nak beri kedak peluang tu wallahu alam. Kalau Allah beri, alhamdulillah, satu nikmat besar. Dan kita tak tahu Allah nak beri tak beri. Allah nak beri kedak peluang tu. Peluang mana? Peluang yang kita duduk di akhir hayat kita, persiapan kita untuk nak pergi, persiapan kita untuk nak mati tu Allah beri peluang untuk kita mikir, muhasabah, tengok pada kesalahan lepas apa yang kita buat. Allah nak beri kedak peluang tu wallahu alam. Kalau Allah beri tu nasib baik benar. Contohnya orang yang nazak, orang yang sakit teruk, yang duduk di hospital, yang duduk di hospital, bomo kata mu ni teruk penyakit mu ni. Nah, pada adatnya bomo kata, pada adatnya tak sampai seminggu. Nah, kita dengar wah kata bomo betul tu, Allah hancur hati kita. Hidup tak sampai seminggu dah. Tapi di sebalik itu, nah, sungguh kedak seminggu tu itu kehendak Allah. Tapi mengikut kajian bomo dia kata muduk lebih kurang dalam seminggu. Hak tu mengikut kajian bomo, mengikut kehendak Allah belum tentu lagi. Tapi kalaulah kita guna peluang dalam seminggu tu untuk berubah kehidupan kita menjadi hamba yang baik, apa yang panggil peluang kita tu yang sangat harga, okat yang paling harga bagi kita tu. Karena kita tak tahu akhir Allah nak ambil kita dalam rupa mana, wallahu alam, kita tak tahu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan ya Allah ambil kita di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Kata Imam Ghazali, bila kita lakwi kesalahan ataupun dosa banyak duduk dalam diri kita, ibarat seperti debu hok duk lekat di pakaian kita, di baju kita. Contoh, kita pakai jubah putih, kita duduk di atas kursi. Kursi ini penuh dengan debu, ada dengan pasir, ada dengan debu. Kita bangun, kalau kita gebah lalu tu tubik tak pasir? Kita bangun, kita gebah tubik tak debu? Tubik. Nah, lekat pun sikit-sikit lah. Esok pula kita mari duduk tepat dulu, ada pasir, ada debu, ada apa. Kita duduk atas kursi, lekat debu tu pada baju kita. Dan kita segera, kita bangun, kita gebah, cuci baju kita. Nah, kalau lekat pun sikit-sikit. Demikian itulah bagaimana orang-orang bila dia buat kesalahan pada Allah, dia sentiasa segera dia taubat pada Allah. Kesalahan yang ada dalam hati orang-orang bila dia buat salah silap pada Allah, segera dia, cepat dia taubat, menyesal atas kesalahan yang dia buat, menyesal tak buat dah benda tu. Nah, dalam keadaan dia bersungguh taubat, sungguh menyesal, mudah-mudahan Allah cuci ke dosa dia seperti mana baju cuci tadi. Tapi bagaimana kalaulah orang-orang yang pakai baju putih dia duduk atas pasir ataupun debu, dia pergi duduk atas pasir, atas debu, lepas tu dia pun buat tamiru, dia bangun-bangun pergi. Cemar tak baju dia? Cemar, lekat dengan debu, lekat dengan pasir. Esok dia mari duduk pula, mari duduk pula, lekat dengan baju, lekat dengan pasir, lekat dengan debu, dia bangun pergi. Seminggu dia duduk begitu, sebulan, setahun, kadang-kadang debu hok duk lekat di baju dia tu sedaging dengan baju. Basuh payah tu bek tak? Payah. Basuh tu payah tu bek, kena ronyoh kuat sikit, kena pakai heater, kena pakai sabun. Ini dia kelakuan kalau kita lakwi kesalahan, dosa yang duk terlekat dalam diri kita lama kelamaan, nak ronyoh tu bek payah. Bila hati kita rasa kalih, rasa kata biasa, jadi
hamadah bila buat salah pada Tuhan. Hak ni bimeh, hak ni paling kita takut. Kesalahan yang kita dok buat jadi kalih. Jadi rasa sepengan tak salah. Wasa kata sepengan tak salah, padahal salah. Lebih-lebih lagi kita ada pula khayal angin-angin. Tak apa dibuat dulu kokok taubat kaligus ke umur tua. Ada sebahagiannya. Ngah muda lagi. Peluang kali ni ya, kalau tak buat bila lagi nak buat. Maka dia buat cita-cita dia nanti 70 kau taubat kaligus. Macam dia kena dengan malikil maut. Macam dia kena dengan dia tahu ajal dia tahu kata dia nak mati bila. Berani dia kata gitu. Nah, maka kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa persiapan muhasabah. Kira sokmo. Nah, dalam diri kita apa kesalahan yang kita buat pada Allah, sentiasa sucikan diri kita daripada segala dosa. Nah, takut-takut bila Allah ambil kita dalam keadaan kita tak buat sedia gapo. Takut-takut Allah ambil kita dalam keadaan penuh dosa kesalahan kita pada Allah. Maka layaklah kita sentiasa muhasabah. Buat kira cek tengok sejauh mana, apa banyak mana, kodar mana yang kita buat salah pada Tuhan, cuci ke diri kita. Jangan tunggu musim, jangan tunggu nak masuk bulan puasa. Jangan tunggu ni. Segera kita boleh buat. Nah, untuk nak menyucikan diri daripada dosa, jangan tunggu musim, boleh buat selalu dah. Baik. Kata Imam Ghazali, cara untuk kita nak taubat bila kita buat salah. Nah, bila kita buat salah, kita nak taubat, nak menyucikan diri kita daripada kesalahan. Mula-mula sekali, nah sama-sama kita ingat, mula-mula sekali bila kita buat salah, kita kena tinggal selalu dah kesalahan itu. Nah, nombor satu, bila dia buat salah, buat emo kita sekelain buat, tak sekelain buat. Nah, mula-mula sekali kita buat kesalahan, tinggal selalu dah. Jangan duduk sedak dengan kesalahan. Jangan duduk sedak dengan kesalahan. Siapa kena dia duduk buat kesalahan, buat dosa, buat benda keji. Siapa kaya kata kena, amal puah dah. Minum-minum ni amal puah dah. Berzina ni amal puah dah. Amal nak terbalik. Dia puah baru dia balik. Allah. We puah dulu buat kesalahan. Jangan. Nah, bila kita buat kesalahan, kata Imam Ghazali, kita nak taubat, kena segera masa tu lalu dah berhenti buat kesalahan. So, kemudian yang kedua, sudah kita berhenti, kita kena janji dengan diri kita sendiri, kata aku takkan kelip buat dah benda tu. Nah, semua kita ada kecek ni lawan dengan nafsu belaka ni. Dan yang ketiga, sudah mana kita janji kata kita takkan kelip buat dah kesalahan itu. Yang ketiga, kena menyesal. Kena ada perasaan menyesal. Kita perhatikan kebanyakan kita, bila kita buat salah, kita taubat, kita minta istighfar, pengampunan dosa kita dengan Allah, esok kita kelip buat mula-mula. Kita kelip mari menyesal, lepas tu kita kelip buat mula-mula. Apa jadi gitu? Menyesal kita tu tak sungguh. Menyesal kita tu bohong. Nah, kita minta doa, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan, maafkan aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Bahkan dalam hati ada sebahagian yang niat esok kena buat pula. Sebab dengan Tuhan tak tahu. Nah, maka kata Imam Ghazali, mula-mula cara untuk kita nak taubat, kita kena berhenti kesalahan, dosa apa yang kita kena buat, berhenti. Sudah berhenti, nombor dua, kita kena berjanji, kata aku takkan buat dah benda tu. Dan nombor tiga, kena ada perasaan menyesal. Baik, tanda kata hati kita menyesal atas kesalahan yang kita buat. Kata Imam Ghazali lagi, ada 3 tanda. Tanda kata kita menyesal atas kesalahan yang kita buat. Nak perhati, nak cek, mudah kenal. Ada 3 tanda pula. Gapo dia? Hati kita jadi lembut. Hati kita jadi lembut. Dan yang kedua, ni,
Mengalir air mata. Dan yang ketiga, benci pada benda jahat. Tiga-tiga ni duduk dalam menyesal. Lepas tu bila kita taubat pada Allah, kita bangun hafal jadah di waktu malam, kita maya sunat taubat 2 rakaat, kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kena wiada benda-benda ni. Kenapa tak? Kena wiada benda-benda ni. Kena wiada ke apa? Kena wiada, ku takkan buat dah kesalahan tu, ku takkan buat dah dosa, ku takkan mengumpat dah haram, ku takkan berzina dah, ku takkan minum dah benda-benda mabuk. Kena wiada benda tu. Masa kau kita duduk atas jadah munajat pada waktu malam pada Tuhan tu, kena wiada benda ni. Ku takkan buat dah, ku nak berhenti sekarang. Dalam keadaan itu juga, mari perasaan menyesal. Dalam menyesal tu 3 perkara ni kena ada. Hati kita lembut. Nah, lembut. Jadi bila lembut ni mudah kita teriak pada Allah. Nah, bila kita teriak, tengok benda jahat jadi benci. Tengok orang buat maksiat jadi tak sedap pada hati. Tak sedap tengok di mata. Nah, jadi semua ni orang pakar dia panggil. Orang pakar yang kena wiada masa kita duk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita usaha buatlah ni, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa Allah beri pengampunan dosa pada kita. Lebih-lebih lagi bila kita duduk di bulan puasa. Nah, tadi saya sebut dah, taubat ni dia bukan bermusim. Tak kena tunggu puasa. Lon ni boleh buat. Nah, lon ni kita boleh buat. Tapi bila kita nak mengadap puasa, nah, mestilah kita buat persiapan. Layaklah bagi kita buat persiapan awal-awal untuk kita masuk bulan puasa. Nah, supaya kita tak rugi. Kerana sangat rugilah bagi siapa-siapa yang Allah beri peluang masa dia duduk di bulan puasa, tapi dia tak dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah rugi sangat. Nah, mudah-mudahan azal kita sentiasa berubah, sentiasa nak minta pengampunan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala redha pada kita, insya-Allah. Nah, itu rupa kullasana ataupun bentuk untuk kita nak menyucikan kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita taubat, bila kita menyesal, bila kita berhenti buat benda jahat, nah, kita nak juga tahu bagaimana tanda dia. Tanda bahawasanya permintaan kita itu nah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tahu juga. Nampak tak? Kita bangun tengah malam, kita ambil air semaya, kita apa jadah. Kita semaya sunat 2 rakaat. Kita maya sunat 2 rakaat, kita munajat dengan Allah. Kita menangis teriak pada Allah. Kita merayuha dengan Allah. Kita minta pengampunan dosa kita dengan Allah. Menyesal 3 perkara tadi, nah. Hati kita jadi lembut, mengalir air mata, dan rasa benci nak buat benda jahat. Nah, bila ada semua benda ni, lepas tu kita perhati tengoklah mana kehidupan kita selepas tu. Perhati tengok setelah mana kita buatlah tu kehidupan kita esok hari dan seterusnya jadi baiknya. Perhati tengok. Kalulah esok hari kita tengok orang buat benda jahat dan kita suka buat benda tu juga, maknanya belum sapa lagi tu, tak sembun lagi tu. Esok pagi hak kita duduk minta teriak malam tu, esok pagi kita buat pula. Tobat dah tak saya minum dah benda mabuk, tobat dah tak saya berzina dah, esok hari kita buat pula. Maknanya apa? Maknanya hak kita duduk teriak malam tu tak sembun lagi. Kena klik main buat mula pula, klik mari usaha mula pula. Sehingga mana? Sehingga kita boleh perhati kehidupan kita selepas tu akan berubah cara hidup kita. Antaranya kita perhati molek. Antaranya bila kita menangis, teriak, menyesal, taubat pada Allah Subhanahu wa taala, esok hari kita berubah jadi orang lain. Ubah kat mana weh? Ubah jadi orang yang dulu
malah untuk nak menuntut ilmu, malah nak ngaji. Tiba-tiba bila kita taubat, esok hari jadi orang semangat nak ngaji. Itu tanda baik lah. Karena kebanyakan kita yang buat dosa, yang buat salah, buat benda keji ni, kebanyakan punca mari daripada kita tak tahu. Kita duk faham kata boleh buat, kita pun buat mengikut hawa nafsu kita, sedangkan dia salah pada hukum syarak. Jadi bila kita menangis, kita menyesal, kita taubat, esok hari kembali kita jadi orang lain. Jadi orang lain kita. Jadi tukar jadi orang lain. Jadi orang lain ni rupa mana? Kita suka duduk dalam majlis ilmu, suka ngaji. Itu tanda baik tu. Tanda kata hak kita duk teriak malam tu, tanda baik. Mudah-mudahan permintaan kita malam tu Allah terima. Jadi berubah cara hidup kita daripada dulu tak sengaji jadi orang yang nak ngaji. Kemudian berubah lagi jadi orang ibadat hak kita duk buat tu kau tambah, kau meningkat. Dulu duk buat hak wajib ke? Ataupun dulu tinggal semaya jadi benda biasa. Tinggal semaya ni tak rasa salah. Dulu. Bila kita taubat, kita menangis, kita teriak pada Allah, kita menyesal, kita berhenti buat benda maksiat, lepas pada tu jadi rasa kata kita ni nak buat benda nak jaga benda wajib tu, nak buat sempurna. Hak haram kita jauh, kita tak lebat langsung. Itu tanda hebat. Ibadat kita kau tambah. Hak duk semaya 5 waktu dah, ya kau tambah semaya sunat, qabliyah, ba'diyah. Nah, kau tambah puasa sunat dan sebagainya. Itu adalah tanda baik. Tanda baik, tanda kata hak kita duk teriak, duk taubat pada Allah tu, mudah-mudahan Allah terima permintaan kita. Seterusnya lagi, gapo lagi tanda hak kita nak cek kata permintaan kita itu Allah terima. Antaranya kita jadi orang hati lembut, suka beri maaf kat orang. Nah, duk cerita ni payah belaka ni. Payah kerana kita duk lawan dengan nafsu kita. Minta maaf ke orang dengan beri maaf ni hak mana payah? Hak mana payah? Orang buat salah pada kita, orang mari minta maaf kita, lepas tu kita beri maaf ke dia. Dengan kita buat salah pada demo, kita nak masuk pergi minta maaf. Hak mana payah dia ni? Payahlah kau dua-dua. Nak beri maaf kat orang tu payah. Nak beri maaf kat orang tu payah. Nak mikir banyak sikit Nah, kita duduk rumah. Nah, jatuh satu hari terlupa kata pintu pagar. Mari di kambing sekawai awak dia. Masuk oleh pagar rumah kita. Gedah lebih penama ada dalam rumah kita tu. Nah, pangkayu baru beli 5,000. Oh, tengok mahal lah. Kita tubik-tubik tengok nak murih kambing kan murih tu kambing. Nak murih belaka dua-dua tak. Nak murih belaka dua-dua apa hidup perak kambing lepas karut kita. Sikap pemaaf ni Allahu akbar. Nah, kalau kita boleh buat, Masya Allah, satu sifat, satu perangai, satu sikap terpuji, baik. Kalau boleh buat. Nah, jadi tak terasa nak murih kat orang, suka beri maaf kat orang. Allahu akbar. Nah, tapi payahlah. Nah, royak ni payah nak buat ni, tapi kalau boleh buat, terbaik. Tanda-tanda baik kata setelah mana kita duk menangis teriak taubat pada Allah, hati kita berubah. Hati kita menjadi orang pada asal dulu hati keras. Nah, kemudian menjadi orang hati lembut, suka beri maaf ke orang. Tak apa nanti kita kira bercara dengan mudah-mudah dan sebagainya. Nah, baik antara lain lagi tanda bahawasanya setelah mana kita duk munajat, duk teriak pada Allah, tanda bahawasanya Allah beri maaf pada kita. Antara tandanya apa? Kita orang yang jaga pakaian. Dulu pakaian ikut dah. Nah, ikut dah. Pakai ketat atik, terbuka aurat atik dan sebagainya. Tapi setelah mana kita munajat teriak pada Allah, bab pakaian ni kita rasa sepangat nak jaga dia,
Nah, mula ambil baju-baju ketak, baju-baju adik, lipat-lipat buh dalam lemari. Nah, mula cari jubah, mula pakai baju hok lega, tutup aurat dengan sempurna. Jadi perasa baik tu ya mari. Nah, antara laginya kita jadi orang jaga mulut. Nah, semua ni duk cerita ni tanda baik. Kata hak kita duk usaha buat menyucikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyucikan dosa kita dengan Allah, itu tanda baik. Kata Allah duk terima permintaan kita. Nah, jadi semua sifat ni yang kita kena tahu lah. Kita kena tahu supaya kita tak menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang rugi. Nah, menzalimi diri sendiri. Nah, sedekah Allah sebut dalam Quran, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Itu yang sebut dalam surah Ali Imran ayat 135. Nah, bila kita buat salah, kita pergi buat benda keji, kita menzalimi diri kita sendiri, maka segeralah kita ingat pada Allah. Itu cara yang Islam ajar pada kita. Nah, sabit saya sebut tadi, nama kata manusia kita tak terlepas daripada kesalahan. Nak lari tak boleh. Dalam hal kita duk rasa kata dalam banyak-banyak ni aku hak rajin buat ibadat. Itu mainnya setan juga tu. Oh, dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak ni aku nampak lebih sikit. Dia tu buat ibadat dah, bersungguh dah buat ibadat, banyak dah buat ibadat, tapi dia mari perasa tu dalam ramai-ramai kalau nak banding kawan guru kat aku hak nampak lebih sikit. Mainnya setan, dia mari bisik ke setan, mari duk tipu kita. Nah, latu tu kita kena sentiasa istighfar, minta pengampunan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian apa lagi yang kita boleh buat? Nah, kita kena sentiasa buat, antara kena buat amalan ataupun ibadat yang boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Ini juga kita kena usaha buat. Antaranya apa? Sentiasa kita sebut istighfar, minta pengampunan dosa kita dengan Allah. Nah, minta pengampunan dosa kita dengan Allah. Kemudian apa lagi yang kita buat? Amalan ataupun perbuatan yang boleh menggugurkan dosa kita, antaranya apa? Ambil wudu, baca apa dia panggil, ambil asmayah. Antaranya lagi duduk dalam majlis ilmu. Ini benar-benar yang boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti mana kita ni. Nah, dengan niat ikhlas kita mengaji kerana Allah, kita niat kerana Allah. Nah, mudah-mudahan kesalahan kita gugur, luruh turun. Nah, kerana sabit dengan hadis Nabi, haiwan-haiwan yang ada di keliling kita istighfar, minta pengampunan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita duduklah laling ni, nah, sama-sama insya-Allah Allah gugur ke kesalahan dosa-dosa kita yang kita dak buat hari-hari tu, insya-Allah. Nah, jadi kita kena buat apa? Istighfar, sentiasa duduk dalam asmaya. Kemudian kita duduk dalam majlis ilmu. Nah, sentiasa mengingat Allah, berzikir, mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya lagi, kita banyakkanlah baca Quran. Nah, semua benda ini bila kita buat, dia boleh menggugurkan kesalahan dosa kita, dan dia boleh tambah pahala lagi. Nah, sebesar mana kesalahan dosa yang kita buat pada Allah, pentingnya jangan putus asa, jangan pitwang. Kesalahan banyak mana yang kita buat pada Allah, jangan putus asa. Nak judi jangan putus asa, jangan habis semangat. Jangan habis semangat untuk nak taubat. Kalau habis semangat, payah. Orang sakit. Orang sakit. Orang tepi dia, anak-anak dia, bini dia,
Ya nak apa? Ya nak tengok abai dia hok sakit tu ada semangat kan. Kalau abai dia kata tak apalah wak ana. Pasal kau tak ada harapan dah. Ya lafaz gitu tu baik tu lemah habis orang dengar tepi tu. Betul tak? Anak-anak dengar tu siap abahku nak pergi dah. Bini dia kata siap. Kerana orang hok sakit tu dia berlafaz tu baik tak apa wak lah nak. Dah usah bercakap dah nak apa tak leh dah. Bunyi ayat tu pecah dah hati kita. Nah, nak fubak wisia ya kena ni semangat untuk nak fubak tu nak ada. Usaha dulu buat. Nah, kalau kita boleh usaha buat dengan sungguh-sungguh, semangat mari fubak pun jadi usaha tu jadi mudah nak dapat, mudah nak boleh. Nah, cuma pentingnya jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau putus asa saya kata kan penyakit mu ni kena pergi fubak, tak apalah biarlah awak ana. Habis ya. Habis jalan ya. Orang kata gila tak gila hospital hak jai mo ke mana tu. Tak apalah biarlah awak ana. Nah, kalau putus asa tu ya situ lah. Nah, demikian juga kalaulah kesalahan yang kita buat. Begitu banyak sehingga kita rasa kata Allah, habis harapan. Jangan we ada perasaan tu. Jangan we ada perasaan putus asa dalam kita usaha nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak mana kesalahan dosa yang kita buat pada Allah, pintu taubat Allah sentiasa buka. Rahmat kasih sayang Allah ni memang banyak. Nah, kita pernah dengar hadis berkenaan dengan seorang yang bunuh 99 orang. Saya dengar hadis tu. Dia ditanya pendeta, kata dia ni rasa nak berhentilah bunuh orang 99 ni. Adakah ada peluang dia untuk nak berubah diri dia ni? Jawab pendeta tu, ada harapan mu. Dia tanya silap orang. Tanya silap orang. Jadi orang ni dia nak berubah diri dia, kan nak berhenti. Nah, jawab gitu kok sing lagi bunuh seorang lagi. Siapa 100. Nah, kita tanya orang yang alim, kata dia ni bunuh 100 orang, adakah ada peluang untuk dia taubat? Maka jawab orang alim, tak ada suatu benda pun yang boleh sekat antaramu dengan Tuhan. Tak ada benda yang boleh sekat antaramu dengan Tuhan. Nah, pintu taubat Allah sentiasa buka. Ini nak beri pengajaran kepada kita. Sebesar mana, sebanyak mana kesalahan dosa yang kita buat, rahmat kasih sayang Allah itu sangat luas. Pintu taubat Allah sentiasa buka. Nah, kemudian nasihat orang alim tadi, dia kata mu jangan duk ginilah, mu kena hijrah tu baik. Nah, kalau mu duk gini kena suasana mu ya nak bawa wimu ni buat benda jahat lagi. Nah, sebab tu persekitaran ni penting. Kalau kita duk belik dengan saing hak jahat, duk buat jahat semua. Nah, kena duk ngagu jahat. Caranya kena keluar tu baik, pisah becek tu baik. Nah, kerana kalau kita kaceduk dengan sebab rokkang kita tu, sebab wedlom sangkum kita tu, dia buat kita nak pergi buat benda tu pula. Jadi mengikut apa yang disebut dalam hadis tadi, nasihat cadangan ulama, alim ulama, orang yang alim tadi, dia kata mu kena tubik lagi, jangan duduk sini. Maka dia tu tubik lagi. Nah, tubik kita kata Allah mati di tengah jalan. Kita duduk dengar hadis tu, akhirnya tanda bahawasanya orang-orang bila hati dia betul-betul nak berubah, betul-betul taubat, Allah terima taubat dia. Nah, jadi kita hak nak mintanya jangan rasa lemah, jangan rasa habis semangat, jangan putus asa untuk nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat jangan tunggu musim, jangan tunggu masa. Boleh buat sekarang. Jangan tunggu ada 10 hari lagi buat lu maksiat. Nanti masuk bulan puasa kau taubat kali tu. Yakin kau kalau nak bagi kita siapa puasa? Tak yakin. Kita tak yakin. Jangan duduk perasaan kata sehat. Sehat apa? Supaya dengan lama lagi nak hidup. Nah, ajalnya hidup buat memang. Nah, kerana syarat mati ya tak nanti tua.
muda berlama mati. Syarat mati ni tak nanti kena sakit teruk masuk ICU. Dah sehat berlama sakit mati. Syarat mati ni tak nanti kena sakit. Nah, kerana apa? Hak sehat ni berlama mati. Nah, banyak. Nah, maka itulah apa yang saya boleh kongsi dengan kita hari ini berkenaan dengan usaha baiki diri kita, saling nasihat menasihati. Nah, usaha baiki diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa buat persiapan untuk nak pergi jumpa dengan Allah, untuk menghadap mati. Nah, sentiasa buat persiapan semua. Nah, jangan kita duk galik lalai, dah lu tak puas lagi. Dunia tak ada apa, kita duk biasa-biasa tak ada gapo. Nah, tapi yang pentingnya ia kena ada juga persiapan untuk nak pergi di hari itu. Karena dalam agama kita, dunia ni bukan tempat akhir, bukan tempat sultan. Kita nak pergi di alam akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Satu alam lagi duk tunggu kita. Dan keadaan kita di alam sana dia bergantung pada perbuatan kita di alam ni. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian kita malam ni dapat beri semangat pada kita sentiasa duduk dalam keadaan menjadi hamba yang sentiasa kita istighfar pada Allah dan minta pengampunan dosa kita pada Allah, dan akhirnya kita semua akan menjadi hamba Allah yang Allah redha pada kita, insya-Allah. Nah, itulah daripada saya malam ni. Kerana setelah lagi ni saya ada program mesyuarat dengan pelajar pula. Nah, pukul 8 katanya. Nah, bermulai masuk waktu Isya. Mudah-mudahan pengajian kita terus semangat. Nah, terus semangat, dan kita ada lagi sekali lagi minggu depan untuk kita dia panggil menyambut puasa lah. Nah, insya-Allah. Nah, saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.